اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir bitamim bil khair. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita teruskan dalam surat larangan pada malam ini. Kita melihat pada ayat yang ke 111 insya-Allah. Pada halaman yang ke-33 kita nak baca dulu ayat ini. Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. Bertanyalah kepada Bani Israel berapa banyak keterangan-keterangan yang telah kami berikan kepada mereka sedang mereka masih ingkar. Dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka hendaklah ia mengetahui sungguhnya Allah amat berat azab seksanya. Sebelum ini Allah bercerita tentang seruan pada ayat yang ke-208 itu, udkhulu fi silmi kafah, yang telah kita lihat pada minggu lepas. Seruan untuk masuki agama ini dengan secara sempurna. Kemudian pada ayat ini Allah bawakan tentang satu umat yang kita boleh sebutkan mereka itu adalah umat Islam pada zaman dahulu. Kerana setiap Nabi mereka adalah orang Islam dan agama yang mereka suruh adalah agama Islam. Maka umat mereka adalah umat Islam. Maka Bani Israel, walaupun kitab mereka adalah Taurat, tapi agama mereka adalah agama Islam. Maka Allah bawakan contoh satu umat Islam yang dahulu daripada kita dan Allah minta kita lihat tentang mereka. Allah kata, Sal Bani Israel, bertanyalah kepada Bani Israel. Adakah suara saya tak dengar? Sebentar. Saya cuba kuatkan. Baik, saya dah kuatkan maksimum, harap dengar. Kalau tak, mungkin boleh refresh semula. Jelas Ustaz, okey. Okay. Alhamdulillah. Bertanyalah kepada Bani Israel. Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bertanya kepada Bani Israel. Dan ini adalah cerita dia, bukanlah perintah kepada kita hari ini untuk bertanya kepada Bani Israel. Apa yang Allah minta ditanyakan kepada Bani Israel? Kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa banyak keterangan yang telah kami berikan kepada mereka. So ini bahagian persoalan yang kita boleh tanyakan kepada diri kita. Sal Bani Israel, tanyalah kepada Bani Israel, kita tukarkan kepada diri kita. Ini kita letakkan kita. Tanyalah kepada diri kita berapa banyak keterangan-keterangan yang Allah telah berikan kepada kita. Allah minta Nabi Muhammad bertanya kepada Bani Israel, sedangkan Bani Israel dah tak ada. So dia adalah Bani Israel yang mana yang minta ditanya ni? Ia adalah kepada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ketika itu. Allah minta kepada Nabi Muhammad bertanya kepada orang Yahudi Madinah. Kenapa Allah sebutkan mereka itu sebagai Bani Israel, bukan orang Yahudi di Madinah? Kerana nak beri gambaran mereka ni asal usulnya adalah daripada Bani Israel, yang mereka tahu Nabi terakhir sekali akan datang tinggal di Yathrib. Lalu mereka pun duduklah di situ awal untuk menanti ketibaan Nabi tersebut, Rasul yang terakhir itu. Maka mereka datang daripada Bani Israel yang dulu, daripada umat Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Maka mereka mengetahui dan mendengar cerita tentang Nabi ini daripada datuk nenek moyang mereka. Maka bertanya kepada mereka adalah sama dengan bertanya kepada Bani Israel yang terdahulu. Sebab kita pun dengar cerita tentang datuk nenek moyang kita yang dulu-dulu,
tentang kehebatan mereka. Dan kalau diorang tu adalah orang yang alim, kita berkata, oh saya punya moyang dulu, moyang saya punya ayah adalah orang yang alim, contohnya. Dia qadi, contohnya. Dia orang yang kuat, contohnya. Kan, dia orang yang memperjuangkan negara ini waktu zaman penjajah dulu. So kita dengar dan kita tahu cerita susu galuh kita, orang-orang yang terdahulu daripada kita, daripada kalangan keluarga yang hebat. Maka begitu juga Yahudi yang berada di Madinah, mereka tahu tentang cerita datuk nenek moyang mereka yang dulunya bersama dengan Nabi Musa melihat pelbagai jenis mukjizat. Diberikan makan manna dan juga salwa, mereka berjalan dalam keadaan awan menaungi diri mereka, dan pelbagai lagi mukjizat yang Allah tunjukkan kepada Bani Israel dan anak cucu cicit mereka yang sekarang berada di Madinah mengetahui tentang perkara tersebut. Maka Allah perintahkan, tanyalah kepada Bani Israel sebagai gambaran bahawa mereka juga adalah sama seperti Bani Israel yang dulu, yang tahu semua cerita dan telah mengetahui banyak perkara. Jika mereka tak tahu tentang kitab mereka, tentang Bani Israel asal usul mereka itu, maka tidak mungkin mereka akan berada di Madinah ketika itu. Beradanya mereka di Madinah kerana mereka tahu dalam kitab Taurat mereka itu menyatakan yang demikian. Berapa banyak keterangan yang telah kami berikan kepada mereka, iaitu kepada datuk nenek moyang mereka, dan mereka tahu tentang perkara tersebut. Kan, apa mukjizat yang telah diberikan dulu kepada mereka, bantuan daripada Allah, perlindungan daripada Allah. Bahkan mereka sendiri yang berada di Madinah, mereka juga telah mengetahui isi kitab Taurat sebelum ini yang mereka ajarkan daripada generasi ke satu generasi. Maka ayatim bayyinah, terjemahannya ialah keterangan-keterangan yang jelas nyata yang Allah telah berikan kepada Bani Israel terdahulu. Mereka Allah telah berikan kitab, dan itu adalah ayatim bayyinah. Itu yang ayat keterangan yang paling besar sekali Allah berikan kepada mereka, kitab. Itu yang paling utama sekali. Lain daripada itu adalah bentuk-bentuk mukjizat yang pelbagai yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan itu adalah bentuk juga ayatim bayyinah. Ayah maksudnya ayat, bayyinah yang jelas nyata. Maka terjemah letakkan keterangan-keterangan. Literally terjemahannya adalah ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang terperinci, bayyinah yang terperinci. Maka berapa banyak ayat yang telah diberikan kepada mereka? Sudah tentu sangat banyak. Kitab Taurat, berapa banyak ayat dalam tu? Banyak. Bahkan kitab Taurat itu diturunkan dengan secara sekaligus. So, semua dah ada dekat dalam tu. Mukjizat banyak tak? Banyak. Yang paling besar, 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa yang boleh dilihat oleh Bani Israel. Itu mukjizat yang besar, yang jelas, nyata, yang mereka boleh lihat, yang memang tak ada orang lain pada zaman itu yang boleh buat melainkan Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah suruh bertanya, kam atainahu min ayatin bayyinah, berapa banyak dah ayat-ayat yang jelas, nyata, yang terperinci yang telah diberikan. So pertanyaan ini bukanlah untuk minta dikira berapa banyak kitab, ada berapa ayat, mukjizat ada berapa banyak. Bukan untuk minta dikira, akan tetapi minta untuk difikirkan semula. Kama atainahu min ayatin bayyinah, dah berapa banyak dah kami beri kepada mereka ayat-ayat yang jelas nyata. Sebab itu dalam terjemahan ini, dalam kurungan itu diletakkan sedang mereka masih ingkar. Maka tadi kita sebutkan pada Bani Israel ini, tukarkan nama kita, masukkan di dalam itu.
Maka tanyalah kepada diri kita, berapa banyak ayat keterangan yang Allah telah berikan kepada kita. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185 Allah bercerita tentang bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang turunkan padanya Al-Quran. Quran tujuannya apa? Hudan linnas, petunjuk. Kemudian wa bayyinat minal huda wal furqan. Bayyinat ini apa? Bayyinat ini sama dengan bayyinah. Bayyinah ini singular, bayyinat adalah plural, keterangan-keterangan. Maka kita telah diberikan kitab, ayah. Sama tak dengan Bani Israel? Sama. Dan ayat itu, ayat Quran, ia juga sifatnya adalah bayyinat. Sama dengan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ayatnya itu terperinci, dan ayat itu adalah untuk menerangkan situasi yang sedang berlaku. Iaitu apa yang dibawa oleh para Rasul itu. Maka sama Al-Quran telah diberikan kepada kita. Berapa banyak ayat dalam Quran? Sangat banyak. Lain daripada itu, kita ada nampak mukjizat Nabi? Tak adalah, kan? Kita tak adalah nampak mukjizat Nabi kat situ, kan? Dah tak nampak dengan mata kepala kita lah mukjizat Nabi, kan? Tapi mukjizat Nabi yang kita nampak adalah apa? Al-Quran. Itu mukjizat Nabi yang jelas. Lain daripada itu, apakah ada ayat-ayat keterangan yang Allah berikan kepada kita selain daripada Al-Quran? Ia adalah apa? Apa yang berada di sekeliling kita. Kita ada alam semesta, dan setiap kejadian yang berlaku di sekeliling kita, itu semua adalah bayyinat, perkara-perkara terperinci yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah bertanya, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, berapa banyak dah ayat-ayat keterangan yang terperinci yang Allah berikan kepada kita. Tujuan ayat-ayat itu adalah apa? Tujuannya adalah untuk mengajak kita. Tujuannya adalah, pertama adalah sebagai az-zikra. Peringatan. Tujuannya adalah sebagai peringatan kepada kita. Tujuan peringatan adalah untuk mengingatkan orang yang sedang lupa ataupun yang sedang leka. Maka apa yang terjadi di sekeliling kita adalah peringatan yang Allah berikan, agar tujuannya, dia sebagai satu peringatan, tujuannya agar kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang Allah inginkan daripada ayat yang bayyinah ataupun bayyinat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka kita tanyakan pada diri kita, berapa banyak lagi ayat Allah yang kita perlu untuk kita apa? Kembali taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita masya-Allah dah bagus dah, kita dulu baca, dan sekarang kita sedang cuba untuk nak memahami Al-Quran. Akan tetapi kadang-kala bila kita masuki kelas yang menceritakan tentang tadabbur ataupun kefahaman tentang Al-Quran, kita seolah-olah mencari sesuatu. Ada kumpulan yang dia mencari penerangan yang dia tak pernah dengar sebelum ini. Daripada ayat yang orang dah biasa cerita, so dia nakkan cerita-cerita yang orang tak pernah dengar lagi. Dia suka cerita yang begitu. Yang kedua, ada orang yang mungkin dia masuk kelas itu, dia menginginkan sesuatu yang dia akan berkata, wow, Masya Allah, hebatnya ayat-ayat Allah. Kan, bila Allah selitkan pada perkataan, pada susunan ayat, pada bentuk perkataan dan sebagainya. Dia masuk kelas kerana dia nak akan wow, nak akan rasa kekaguman dia kepada Quran. Tapi hingga selesai kelas, itu saja yang dia inginkan. Bukan itu yang Allah inginkan daripada kita. Allah bukan nakkan kita kagum dengan ayat Allah ini hingga kita rasa macam terlalu wow lah Quran ni. Tapi tidak ada apa-apa pun tindakan daripada kita. Maka
itu juga perkara yang bukan matlamat yang Allah ingin kita capai. Tetapi dengan bayinat ataupun bayinah yang Allah berikan ini, jika kita hanya mempelajari 1-2 ayat, kita baca Yasin wal Quranil Hakim, contohnya hanya 2 ayat yang pendek, akan tapi membuatkan kita semakin menyedari tentang betapa kita ni tak tahu dalam banyak benda, menyebabkan kita semakin banyak minta tolong dan bertawakal kepada Allah, makin banyak berdoa, makin banyak bersujud, makin banyak bangun malam untuk minta tolong kepada Allah. Maka itu yang Allah inginkan, walaupun dia adalah 2 ayat yang kita pelajari hanya beberapa perkataan sahaja. Bayinah dengan tah terbuka bermaksud kebenaran yang berterusan hingga ke akhirat. Bayinah dengan tah marbutah kebenaran di dunia sahaja. Baik. Pertamanya bayinah ini saya sebutkan tadi, dia adalah singular. Bayinat ini dia adalah bentuk yang plural. Dan ada pun mungkin tulisan bayinah yang ta ini ta marbutah, satu lagi ta yang terbuka, ada kajian yang dilakukan seperti mana yang dikongsikan oleh Cikgu Mulia ni. Wa may yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'atu fa innallaha syadidul 'iqab. Dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah dengan mengambil kekufuran sebagai gantinya sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka hendaklah yang mengetahui sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya. Dan sesiapa yang menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, menukar nikmat Allah dengan apa? Allah tak sebut. Yang sebut dengan kekufuran adalah terjemahan. Itu pun diletakkan dalam kurungan bagi tahu dia adalah tambahan. Terjemahan daripada ayat, dan sesiapa menukar nikmat keterangan Allah sesudah nikmat itu sampai kepadanya, maka sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya. Dia tukar nikmat Allah itu dengan apa? Dia tidak disebutkan, dia tidak diberitahu. Okay. Maka Allah dah sebut tentang ayatin bayyinah, ayat-ayat yang terang, jelas, nyata. Setelah daripada itu sebut nikmat Allah. Apakah nikmat Allah yang Allah masukkan dalam ayat ini? Yang Allah masukkan adalah ayat yang bayyinah ini tadi. Ayat-ayat yang terang, yang jelas, nyata. Itu yang Allah maksudkan dengan nikmat Allah. Maka memberitahu kepada kita bahawa kitab yang Allah berikan kepada kita ini adalah apa? Bentuk nikmat Allah. Mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Bani Israel itu adalah bentuk nikmat Allah. Maka Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, ia adalah nikmat daripada Allah. Segala yang terjadi di sekeliling kita, daripada benda-benda yang kita rasakan, itu adalah perkara yang semula jadi, seperti matahari dan juga bulan, siang dan juga malam, pokok-pokok dan binatang-binatang. Itu semua adalah nikmat-nikmat Allah. Dia Allah banyak kali ulang, Allah jadikan semua itu, Allah tundukkan dia untuk kita, dan Allah jadikan itu semua untuk kita mengambil manfaat daripadanya, makanan sebagai rezeki dan sebagainya. Begitu juga setiap situasi yang berlaku dalam kehidupan kita, sama ada susah ataupun senang, itu termasuk dalam nikmat Allah. Bukan sahaja situasi yang senang, yang kita suka, kita dapat sesuatu, itu adalah nikmat Allah, bukan. Akan tapi situasi yang kita tak suka, musibah, ujian, sakit, itu semua adalah nikmat daripada Allah. Dan dengan nikmat Allah kurniakan itu, Allah nak tengok kita macam mana. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bila dipuji dia kata apa? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah kurniaan daripada Tuhanku. Tujuannya apa? Liyabluwani aashkuru am akfur. Aashkuru am akfur. Sama ada aku ini bersyukur ataupun aku ini kufur. Ini adalah dua
perkara yang bila kita berinteraksi dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dua ni sahaja, tidak ada yang ketiga. Maka setiap nikmat Allah bagi ada dua, sama ada kita syukur ataupun kita kufur. Dengan mungkin rezeki dari seluruh harta yang Allah berikan, Allah nak tengok sama ada kita syukur ataupun kufur. Dengan jawatan yang Allah berikan, dengan umur yang Allah berikan, bahkan dengan ujian dan musibah yang Allah berikan, Allah tetap nak tengok kita bersyukur ataupun kufur. Kerana semua itu adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Walaupun pada zahirnya ini adalah situasi ataupun sesuatu yang kita tak suka. Kita tak suka. Kan, tak ada siapa yang suka untuk sakit, tak ada siapa yang suka untuk sedih, untuk kecewa, untuk rasa penat, untuk rasa down. Tak ada siapa yang minta dan suka untuk dapat perkara itu. Akan tapi itu adalah nikmat Allah. Nikmat yang Allah kurniakan. Maka dengan apa sahaja nikmat yang Allah kurniakan, Allah nak tengok kita bersyukur ataupun kita kufur. Dan mudah untuk kita bersyukur ketika mana mendapat kesenangan, kan, tetapi yang Allah nak lihat ketika mana kita berada dalam situasi yang susah. Adakah kita tetap sama ataupun kita berbeza. Maka Allah ingatkan siapa yang menukar nikmat Allah itu dan setelah datang kepada dia, maka Allah ingatkan dia adalah Tuhan yang maha berat azab seksa. Maksudnya dengan kesenangan yang Allah berikan, dia okey. Dia menerimanya dengan berlapang dada, dengan senyum. Akan tetapi bila datang sahaja ujian ataupun musibah daripada Allah, lalu dia pun berbolak-balik dalam pegangan dan juga kehidupan dia. Itu seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat yang ke-11. Soalan, so Taurat adalah nikmat untuk Bani Israel, Yahudi dan Al-Quran adalah nikmat untuk kita mengikut Nabi. Betul. Ia adalah nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia sebagai satu nikmat? Tapi benda ni ia hanya boleh dirasai oleh orang yang merasainya. Kalau orang itu tak merasainya, dia tak akan dapat rasa dia adalah sebagai satu nikmat. Walaupun kita sebutkan banyak kali, kita ulang banyak kali, akan tapi kalau dia tak rasa, maka dia tidak akan dapat rasa itu adalah sebagai satu nikmat. Contohnya, ada orang yang mungkin dia suka untuk urut badan. Bagi urut badan kan, dia bagi urut sampai menjerit tu. Ada orang lepas pada urut tu dia rasa sedap badan dia. Ada orang yang lepas bagi urut badan, dia menyesal, kata aku memang tak akan datang lagi lah, sakit badan aku. So kita dapat tak nak cerita kat dia nikmatnya badan tu diurut setelah penat? Tak. Sebab dia tak akan dapat nak rasa. Yang dapat rasa adalah orang yang dapat rasa je. Maka kita ulanglah 1000 kali pun, Al-Quran ini adalah nikmat. Tapi kalau seorang itu tidak dapat merasakannya, maka dia tidak akan dapat merasakan kemanisan Al-Quran ini. Ustaz, saya rasa until today some people tak dapat beza antara kufur dan kafir. Sebab our culture lebih common term kafir as non-Muslim. So rasanya susah sikit nak cerita dengan kawan-kawan yang tak okey, baik. Jadi kita akan lihat kembali nanti insya-Allah. Firman daripada ayat Ustaz, saya tak padam tulisan ni. Sebab nanti kita nak balik ke ayat yang tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Iaitu kalau ia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu. Dan kalau pula ia ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah ia semula kepada kekufurannya. Dengan sikapnya itu rugilah ia akan dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang terang nyata.
Maka ada orang yang dengan nikmat Allah itu dia okey, kan, tapi dengan nikmat Allah ada orang yang dia menjadi pegangan agamanya itu berbolak-balik, terutamanya bila ditimpa dengan ujian dan juga musibah. Dia menjadi orang yang mempertikaikan kenapa dia ditimpakan dengan keadaan yang demikian, akhirnya bukan bertambah dia kembali kepada Allah, kan, tapi dia bertambah jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan nikmat yang Allah kurniakan pada kita, dua situasi, syukur ataupun kufur. Kita sebut non-Muslim itu sebagai orang yang kafir. Apa maksud orang yang kafir? Terms kita itu terms daripada sudut fiqh. Fiqh ia adalah orang bukan Islam, non-Muslim. Dari sudut fiqh, kita ada istilah yang difahami daripada sudut fiqh dan istilah yang difahami selain daripada sudut fiqh. Kerana sudut fiqh dia menceritakan tentang hukum hakam, halal haram, boleh tak boleh, Islam ataupun tidak, diterima ataupun ditolak. Akan tapi bila kita bercerita dalam situasi yang lain, maka ceritanya adalah lain. Maka kalau kafir, ia dimasukkan dengan orang bukan Islam. Dan bila kita bercerita tentang tafsir, maka tafsir membawakan bahawa kafir adalah orang-orang yang bukan Islam yang pertama dan orang yang engkar. Kerana dalam Quran Allah banyak sebut tentang perkataan kafir ataupun kufur. Kalau ia dimasukkan dengan orang bukan Islam, maka ayat itu jadi tak bermakna untuk kita. Kerana Allah bercerita tentang orang lain, bukan Allah bercerita tentang kita. Dan kesianlah kepada orang kafir kerana mereka tak membaca Quran pun, tapi Allah bercerita banyak tentang mereka di dalam Al-Quran. Maka kufur ataupun kafir, selalunya para ulama membezakan. Kafir itu adalah untuk orang bukan Islam dan kufur adalah untuk orang Islam. Kufur tu maksudnya dia engkar. Pertama, dia engkar kepada arahan-arahan yang diberikan. Itu disebutkan sebagai kufur. Yang kedua, yang kita biasa dengan namanya kufur nikmat. Itu orang yang dia tidak mensyukuri, tidak berterima kasih dengan nikmat yang Allah berikan. Dia tidak menghargai pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Maka jika kita fahami ayatin bayyinah ini semuanya adalah nikmat daripada Allah, maka kita akan menyedari dan mengetahui bahawa semua dalam kehidupan kita adalah nikmat. Tak ada satu yang bukan nikmat. Sebutlah apa sahaja. Mungkin kita boleh sebutlah dan kita boleh nampak oksigen yang Allah berikan, ini nikmat. Okeylah, kita mengakuinya sebagai nikmat sebab memberi manfaat kepada kita. Kehidupan, kita ada mata, telinga, kaki, tangan, semua ini kita boleh nampak dan sedar dia adalah sebagai satu nikmat. Kerana apa? Kerana kita rasa ia memberi manfaat kepada kita dan memang kita telah mendapat manfaat daripada perkara tersebut. So kita boleh relate lah, ini adalah nikmat. Akan tapi nikmat Allah juga adalah apa yang terjadi di sekeliling kita dalam kehidupan kita. Maka bila kita sakit, itu adalah nikmat. Bila kita jatuh miskin, kita hilang pekerjaan, hilang perniagaan, kita semakin berusia dan badan tu semakin lemah, maka ini semua termasuk dalam bahagian nikmat, tapi kita susah nak melihatnya sebagai nikmat kerana kita rasa kita tak mendapat manfaat daripada perkara tersebut. Bila kita menangis, kita bersedih, kita kecewa, kita down, adakah kita rasa itu adalah nikmat? Tak. Kita tak rasa itu sebagai satu nikmat yang perlu kita syukuri kepada Allah SWT, kerana kita tak nampak manfaatnya untuk diri kita. Akan tapi ayatin bayyinah, itulah dia yang Allah telah berikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, naik turun itu. Dan itu semua adalah nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan kalau kita lihat kembali, kalaulah kita tak sakit, kalaulah bukan kerana tangisan kita, kalaulah bukan kerana susah kita dalam kehidupan ini, mungkin kita tak jadi macam keadaan kita yang sekarang ni, yang jaga solat, yang boleh membaca Quran, yang nak belajar untuk faham Quran, yang nak amalkan Quran, yang menutup aurat. Kita tak jadi. Kalaulah tak, Ustaz, hidup saya tak ada apa masalah pun, memang saya macam ni daripada
daripada dulu kan. Saya tak ada dapat sakit, tak ada dapat susah, saya senang je sentiasa daripada muda sampailah ke hari ini. Minimum apa? Minimumnya ialah Allah berikan kepada orang yang semakin meningkat umur dia. Makin meningkat umur, best ke tak best? Tak best. Ada siapa tak yang nak jadi tua? Tak. Kenapa? Kalau bila menjadi tua, badan makin lemah. Kan mata makin tak nampak, badan makin tak larat. Bahkan ada orang yang dia tu kena diuruskan oleh orang lain bila dia makin meningkat usia dia. So menjadi tua, orang tak nak jadi tua. Makin tak best. Dia seronok berada dalam usia yang muda. Akan tapi betapa meningkatnya usia ini adalah nikmat kepada kita, menjadikan kita apa? Slow down dengan kehidupan dunia. Kita menjadi slow down dengan dosa dan juga kesalahan. Maka ia adalah nikmat yang besar yang Allah berikan. Mungkin kita tak rasakan manfaat jadi tua ni sebagai satu manfaat kan, kecuali dapat diskaun untuk mungkin warga emas kan. Lain daripada kita tak rasalah dia sebagai satu manfaat mungkin. Tapi dia juga adalah nikmat daripada Allah yang perlu kita syukuri. Ataupun lain daripada itu adalah kufur. Maka Allah ingatkan siapa yang menukar nikmat Allah, apa yang Allah dah berikan kepada dia itu, Allah dah berikan di situasi ini tetapi dia menginginkan situasi yang lain. Maka Allah ingatkan sungguhnya Allah Tuhan yang amat berat azab seksanya. Maka ayat ke-211 ini adalah ayat yang berbentuk saya masukkan dia dalam ayat yang berbentuk suruhan untuk kita bertanya kepada diri kita, berapa banyak dah ayat-ayat Allah yang Allah telah kurniakan kepada kita daripada ayat Al-Quran dan juga situasi-situasi yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita nak melihat kepada ayat yang seterusnya. Kita ambil satu lagi ayat, iaitu bawah tu ayat 215, ayat penghujung pada halaman ini. Kita nak baca dulu firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Terjemahan. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang akan mereka belanjakan? Katakanlah, apa jua harta benda yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Ayat ke-215. Adalah ayat berbentuk soalan. Mereka bertanya, mereka itu siapa? Mereka itu ialah para sahabat. Mereka adalah para sahabat. Jika sebelum ini kita dah lihat antaranya pada ayat yang ke-195 surah Al-Baqarah, suruhan daripada Allah Azza wa Jalla agar berinfak, wa anfiqu, maka berinfaklah. Ia perkara yang didengari oleh para sahabat tahu bahawa mereka kena berinfak. So para sahabat mendengar arahan itu dan apa yang mereka buat, mereka nak lakukan, nak laksanakan. Allah suruh berinfak, maka mereka nak berinfak. Begitu sikap para sahabat. Mereka tidak tunggu ataupun tidak bertangguh. Lalu mereka bertanyalah kepada Nabi SAW. Yas'alunaka madza yunfiqun. Maka mereka bertanya kepada wahai Muhammad, apa yang mereka nak infakkan? Apa yang mereka nak infakkan? Qul ma anfaqtum min khairin. Maka katakanlah wahai Muhammad, apa yang kamu nak infakkan itu, infakkanlah min khairin. Apa jua
harta benda. Sini diterjemahkan dengan apa, harta benda. Khairin ini ataupun perkataan khair, kita biasa dah dengar perkataan yang kita tahu pun terjemahan. Khair ini maksudnya apa? Sesuatu yang lebih baik ataupun sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjawab persoalan dengan jawapan yang simpel. Allah kata, "Qul ma anfaqtum min khair." Allah kata, infakkanlah apa-apa yang terbaik. Apa-apa yang terbaik. Sedia jawapan yang ringkas dan memberi kefahaman kepada kita secara menyeluruh bahawa apa saja yang kita nak infakkan, kita kena infakkan yang terbaik. Maka kalau ada orang yang dia spring cleaning dia punya rumah, kemudian baju lama yang dah tak pakai, yang dah rosak, furniture yang dah buruk, kan, kursi yang mungkin sponge-nya tu pun dah boleh rasa ke kayu, itu yang diinfakkan kepada surau, kepada sekolah-sekolah tahfiz dan sebagainya. Maka dalam nak berinfak, kita kena ingat min khairin, berikan yang bukan yang baik tetapi yang terbaik. Itu yang Allah nakkan. So kalau kita nak menginfakkan, kita sebutkan sebelum ini, infak utamanya adalah daripada sudut apa? Paling utama adalah daripada sudut duit, kan? Perkataan khair ini juga yang dimasukkan dengan duit, Allah sebutkan juga dalam surah Al-Adiyat sama. Wa innal insana li rabbih lakanud wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu, li hubbil khairi, kecintaan mereka kepada al-khair. Al-khair tu apa? Harta benda. Lasyadid, sangat-sangatlah kuat. Maka bila kita nak berinfak, Allah berikan kepada kita cara fikirnya. Kena berikan apa? Yang terbaik. Kalau kita nak berikan duit, kita berikan duit yang terbaik daripada sudut numbers dia, daripada sudut amount dia. Bukan beri yang kita rasa macam okey lah, tak. Berikan yang terbaik. Jika kita terbaik ketika itu, memberikan RM100. Jika kita boleh berikan ketika itu RM10. Tetapi kita boleh sebenarnya kalau nak bagi RM100, maka RM100 itulah dia yang terbaik yang Allah minta untuk kita keluarkan. Maka dalam berinfak kena beri yang terbaik. Kita nak berikan pakaian, kena berikan pakaian yang terbaik. Yang kita sendiri pun bila nak bagi tu rasa sayang, sebab kita tahu kita beli tu mahal dan dia masih lagi elok boleh dipakai. Kena berikan yang terbaik. Dia bukan saja baik tapi yang terbaik. Kalau kata baju tu, kan, bukan baju yang terpakai. Kalau nak infak baju yang baru. Sebab kalau yang baru dan yang terpakai, walaupun yang kita dah pakai tu masih lagi elok, mana yang terbaik? Sudah tentu yang baru itu adalah lebih baik dan yang terbaik. Maka apatah lagi kalau orang yang bagi baju yang terpakai buruk, memang lagi tak masuk dalam apa yang Allah perintahkan ini. Dalam ayat 215, kebanyakan fi'il adalah fi'il mudhari'. Ustaz, meaning the fi'il is continuously happening from last time until now. Ya, betul. Ayat 215 ini, yas'alunaka madza yunfikun. Ketika itu, para sahabat itu berterusan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang apa yang mereka nak infakkan. Apa yang mereka nak infakkan. Fi'il mudhari' yang Allah gunakan juga dalam ayat ini beritahu kepada kita bahawa para sahabat mereka sangat bersungguh-sungguh nak tahu tentang perkara ini. Sangat bersungguh-sungguh. Maksudnya apa? Berinfak adalah perkara yang best ke tak best? Dia perkara yang tak best. Sekarang kita keluarkan duit kita, zahirnya duit kita akan berkurangan, harta kita akan berkurangan. So dia perkara yang tak best. Tapi nak menggambarkan betapa para sahabat sangat bersungguh-sungguh nak menjalankan infak setelah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah letakkan yas'alunaka,
seolah macam mereka ni selalu duk tanya, hari-hari duk tanya, tak berhenti-henti bertanya tentang apa yang mereka nak infakkan. Menunjukkan kepada apa? Fi'il mudhari' yang Allah gunakan dalam ayat ni pada perkataan yas'alunaka, nak menggambarkan kesungguhan para sahabat dalam nak menjalankan infak itu. Yunfikun Allah letakkan juga dalam bentuk fi'il mudhari', nak beritahu bahawa kesungguhan para sahabat bila dah tanya sungguh-sungguh, maksudnya bila nak buat pun dia akan buat sungguh-sungguh ke biasa-biasa je? Dia akan nak buat bersungguh-sungguh. Dia bukan seperti Bani Israel sebelum ini yang mereka itu bertanya, tetapi bertanya banyak juga, kan? Dia bertanya tentang Al-Baqarah tu, tanya lembu tu macam mana, muda ke tua, warna apa, macam mana, rupa bentuk dia tanya sungguh-sungguh. Banyak juga yang dia tanya. Tapi adakah dia bertanya tu untuk bersungguh-sungguh dia buat? Tak. Berbeza dengan para sahabat, mereka bersungguh-sungguh bertanya kerana mereka nak yunfikun, mereka nak berterusan dan bersungguh-sungguh dalam berinfak. Maka Allah berikan satu perkara yang mudah untuk kita nak apply pada setiap yang kita nak infakkan, itu infakkanlah min khair, sesuatu yang terbaik. So apa saja yang kita nak berikan kepada orang, yang kita nak infakkan, pastikan ia adalah perkara yang terbaik yang mampu untuk kita keluarkan. Dia bukan perkara yang biasa-biasa, apatah lagi perkara ataupun benda yang buruk, yang lama, yang kita sendiri pun dah tak nak pakai. Falil walidain, untuk kedua ibu bapa. Kalau kita lihat soalannya apa? Soalannya ialah apa kami nak infak ni? Itu soalan dia. Apa kami nak infak? So skema jawapan sepatutnya apa? Kamu perlu infakkan duit, tenaga, idea, harta, masa, anak-anak, pekerjaan, kebun, kemahiran. Sepatutnya itu jawapan dia, betul tak? Sebab dia tanya apa yang kami nak infak ni. Sepatutnya jawapan itu kena panjang tang mana, tang nak bagi tahulah apa yang dia nak infakkan tu. Tetapi dalam ayat ini jawapan tentang apa yang nak diinfakkan itu hanya pendek sahaja. Ini je jawapan dia. Yang lain daripada falil walidain sampai ke bawah, itu adalah apa? Kepada siapa infak itu nak diberikan. So Allah nak beri idea, kan, nak beritahu kepada para sahabat ketika itu, yang perlu mereka fokuskan adalah kepada siapa yang nak diberikan infak itu. Kenapa? Kerana mungkin pada orang yang dia nak mengeluarkan infak tu satu hal. Dan untuk para sahabat, mereka untuk keluarkan infak itu okey. Mereka tak ada masalah. Bila sebut je ma'anfaqtum min khairin, dah difahami. Mereka dah tahu dah. Mereka akan infakkan yang terbaik. Cuma yang menjadi nanti isu pada masa depan adalah nak bagi dekat siapa? Nak bagi dekat siapa? Itu nanti yang akan menjadi isu. Maka Allah tekankan yang lebih panjang dalam jawapan ini adalah kepada siapa infak itu nak diberikan. Maka Allah senaraikanlah kepada kedua ibu bapa, kemudian kepada kaum kerabat, yang ketiga kepada anak yatim, yang keempat kepada orang miskin, yang kelima kepada orang yang terputus bekalan. Kenapa Allah senaraikan yang ini? Kerana bimbang orang terlepas pandang, selalunya orang akan skip pergi ke mana? Orang akan skip pergi ke nombor 3. Ataupun ada yang skip pergi ke nombor 4. Nombor 1, 2 ataupun 1, 2, 3 itu diabaikan. Dia tidak beri perhatian. Maka Allah nak ingatkan kembali, ini adalah suruhan daripada Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak berinfak, pertama kita dah pilih dah decide, aku nak kena beri yang terbaik. So kita dah ada benda yang kita nak infakkan. So nak bagi kepada siapa? Allah suruh pergi tengok dulu kepada mak ayah dulu. Dan tengok kepada mak ayah.
Okay, baik. Mungkin kata mak ayah, dia suka kalau mendapat sesuatu daripada anaknya. Kadang mak ayah dia orang yang berduit ataupun bukanlah dia orang yang susah. Cukuplah belanja dia tu. Akan tapi bila dapat daripada anak dia tetap gembira. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anak-anak yang dia senang duduk di bandar dan mak ayahnya di kampung itu susah. Dan dia bagus untuk bagi dekat orang, tolong dekat orang, tapi dia terlupa mak ayahnya yang berada di kampung. Ataupun mungkin kita alhamdulillah kebanyakan daripada kita memang tak lupa untuk bagi dekat mak ayah, kan, tetapi kepada kaum kerabat seringkali kita lupa. Kaum kerabat tu siapa? Adik-beradik kita. Kita punya saudara mara, sepupu, pakcik, makcik kita, ipar duai kita. Itu semua termasuk dalam bahagian kaum kerabat. Bahagian ini selalu orang terlepas pandang. Kalau nak ingatkan kaum kerabat, jangan lupa untuk tolong. Bahagian itu antara yang awal untuk diberi bantuan dulu sebelum kita pergi infak kepada ke tempat-tempat yang lain. Mungkin ada orang yang tahun ini dia buat korban sampai 2 bahagian, 3 bahagian. Mungkin ada yang sampai seekor lembu. Dia seorang. Tapi rupa-rupanya adik-beradik dia ada yang tak cukup duit. Tak cukup duit belanja, tak cukup expenses bulanan itu, tak cukup nak bayar bil elektrik, bil air, tak mampu untuk nak bayar yuran sekolah anak-anak mungkin, ataupun makannya, duit makannya tak cukup. Kan? Oh tak ada. Mungkin bukannya tak ada, mungkin kita tak tahu dan kita beranggapan tak ada. Kerana adik-beradik ataupun saudara mara selalunya dia seganlah nak minta dengan kita. Kan, orang yang terdekat ni dia akan minta dengan kawan, dia akan picit orang luar tu. Ya. Ni ada ada orang yang pernah anak dia datang duduk rumah dia. Kan, anak dia ada rumah, tiba-tiba anak dia datang duduk rumah dia, dia pun pelik. Rupa-rupanya rumah anak dia tu dah kena potong elektrik. Tak ada duit nak bayar elektrik. Ya, tapi adik-beradik yang lain tak perasan. Adik-beradik lain ingat dia senang sebab nampak dia macam biasa je, bukan, akan tetapi dia menahan dirinya daripada meminta-minta. Maka beri infak suatu yang baik, tapi jawapan panjang Allah adalah kepada siapa infak itu nak diberikan. Jangan pandang kepada yang jauh, pandang dulu kepada yang dekat. Kerana orang yang berada dekat dengan kita, kalau dia kecil hati, kita duk tolong orang lain dekat luar tapi tak tolong dia. Dan janganlah tunggu sampai orang tu minta pada kita. Jagalah air muka orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan sampai mereka datang minta dengan kita. Itu satu perkara yang dijaga oleh Nabi SAW. Nabi tak membiarkan orang lain di sekeliling Nabi itu sampai minta dekat Nabi. Tak. Nabi akan bagi dulu sebelum dia orang minta. So Nabi nak jaga air muka setiap orang yang berada di sekeliling Nabi itu daripada meminta-minta. Malu kita kalau minta kat adik-beradik kan, dan segannya itu adalah segan yang sampai bila-bila lah sebab adik-beradik. Kita pindah macam mana pun, duduk jauh daripada adik-beradik, daripada saudara mara, tetap nanti kan ada majlis yang kita akan berjumpa juga dengan mereka. So segan tu dia takkan hilang. So berilah kepada kaum kerabat sebelum mereka minta. Itu yang Allah highlight kan, yang Allah lebih panjangkan jawapannya berbanding dengan soalan yang ditanya. Jawab soalan pendek aja jawapan Allah kan, tetapi Allah terangkan perkara yang lebih penting daripada itu, iaitu kepada siapa nak beri infak tersebut. Wa ma tafa'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahuinya. Tersebut, apa je kebaikan yang kamu buat, Allah tahu. Nak beritahu kepada kita, apa pun kebaikan yang kita buat, jangan beritahu orang, sembunyikan.
daripada pengetahuan orang lain. Sembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita sembunyikan keburukan kita, kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Kita tak pernah war-warkan kepada orang, oh, kita apa? Kenapa aku call kau tak dapat? Oh, sorry lah, tadi aku tengah mencuri. Oh, tadi aku tengah ambil rasuah tadi. Sorry. Kenapa kau nak apa? Pernah tak kita? Tak pernah. Maka sembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan kesalahan dan juga keburukan kita. Kerana kedua-dua itu Allah Maha mengetahui. Dan bila kita berinfak ataupun bagi duit dekat mak ayah, bagi duit dekat kaum kerabat, ataupun even bagi duit kepada anak yatim, orang miskin dan sebagainya, mereka juga ada pride yang mereka nak jaga. Sebab itu walaupun dia tu memang dah duduk dekat rumah anak yatim ataupun dah duduk dekat rumah orang-orang miskin, kan, tapi bila diwar-warkan ataupun dipampangkan mereka itu tengah ambil bantuan, maka itu antara perkara yang mereka segan sebenarnya, kan tapi ialah ada alasan tersendiri bila mungkin orang buat live ataupun video tentang sumbangan itu sebab nak bagi tahu kepada masyarakat yang dia dah sampaikan sumbangan tersebut, akan tetapi buatlah semampu kita untuk menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. So cerita tentang organisasi, NGO dan sebagainya itu cerita yang lain dalam berinfak, kan, tapi ini perintah untuk kita personal bila kita berinfak khususnya, ataupun apa-apa kebaikan yang kita lakukan, sembunyikan dengan bersungguh-sungguh. Ada begitu yang kita lihat kisah daripada para salafus soleh, hingga kan isteri dia sendiri pun tak tahu dia tu berpuasa, kan, isteri dia atau suami dia pun tak tahu, anak-anak dia pun tak tahu yang dia bangun malam, dia banyak mengaji, dia banyak buat solat sunat, tak tahu, banyak tolong orang ke, tak tahu. Hanya diketahui lepas dia mungkin meninggal dunia, barulah orang tahu. Maka sembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan kesalahan kita. Bila kita kadang nak share ataupun nak cerita kebaikan yang kita buat, ingat, kalau aku share satu kebaikan aku, maknanya aku kena share juga satu keburukan aku. So kalau kita rasa macam tak nak aku share keburukan aku, maka begitu juga lakukanlah dengan kebaikan. Kalau kita nak share kebaikan, kita kena buat, okey, kalau aku share satu kebaikan aku ni, aku kena share juga satu keburukan aku. So kalau aku tak nak share keburukan aku, maka aku pun tak bolehlah share aku punya kebaikan. Mudah-mudahan dia membantu kita untuk menahan diri daripada menzahirkan kebaikan yang kita lakukan, kerana kebaikan kita dahlah tak banyak, dan kebaikan kita itu pun yang kita lakukan bukanlah 100% diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita tambahkan lagi dengan apa, kita menzahirkannya kepada orang lain, walaupun mungkin kita tak ada niat untuk riak dan sebagainya, akan tetapi syaitan, kalau kita sembunyikan amal kebaikan kita pun, syaitan tetap akan datang untuk apa, nak merosakkan amal tersebut. Ini kan pula kalau kita menzahirkannya, walaupun kita buat dia macam tak sengaja, macam orang yang macam orang yang dia nak tangkap gambar, contohnya lah, kan, dia nak tangkap gambar, dia tengah bawa kereta nak tangkap gambar, mungkin ada pemandu cacat contohnya lah, kan, dia nampak orang OKU bawa motor, kan, buat food panda ataupun buat grab food, kan. So kita rasa macam, oh Masya Allah, kagumlah kita, orang OKU tapi masih lagi bekerja. So dia pun nak share lah momen tu, dia pun nak tangkap gambar daripada dalam kereta dia, tapi dia nampakkan dia punya steering tu punya lambang, contohnya, kan. So walaupun nampak macam sebenarnya yang ditunjukkan adalah yang depan tu, tapi termasuk juga yang gambar steering tu, lambang kat steering tu, kan, apalah lambang ada kat situ. Maksud benda itu akan mengganggu. Nak ambil video anak, kan, nampaklah gambar mungkin swimming pool dia ke, ataupun rumah dia yang besar ke, ataupun nampaklah kereta dia ke. So perkara-perkara itu syaitan akan masuk untuk nak mengganggu kita.
Maka jangan kita buat macam dia tak sengaja lah kononnya kan. Orang dapat tahu tu, tak, kerana Allah bihi alim, Tuhan yang maha mengetahui. Kita bolehlah nak tipu, nak sembunyikan daripada orang, tapi Allah deeply tahu apa yang berada dalam hati kita, tujuan kita melakukan sesuatu itu. Maka ayat 215, ayat yang berbentuk suruhan pada kita untuk menginfakkan yang terbaik apa yang kita ada, dan beri perhatian kepada orang-orang yang terdekat dengan kita bila kita nak memberikan bantuan, sumbangan ataupun hadiah. Ini dulu yang Allah suruh kita beri perhatian. Jangan kita menjadi seperti peribahasa, kera di hutan disusukan, anak di rumah dibiarkan kelaparan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika